Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan limpah dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita berkumpul pada malam ni untuk sama-sama berada di dalam sharing session untuk siri yang ke-9. Kali yang terakhir ialah siri yang ke-8 sebelum ni, ialah pada 27 November 2020. Jadi ini dah kata hampir ke 2 bulan cuti tidak online. Jadi syukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat meneruskan. Saya dapat teruskan pada malam ni berjumpa dengan sahabat-sahabat untuk sama-sama berkongsi berkaitan dengan hadis 40. Jadi sebelum tu nak tanya yang ada ni, macam mana agaknya suara? Jelas kelihatan ke atau macam mana? Kan?
Kalau kata apa, kalau tak clear khabar clear, kalau kalau tak clear khabar cakap tak clear. Kalau clear angkat thumbs up sekali dekat bahagian komen tu. Ahlan Abul Asim, Ustaz Anwar daripada Teras Jenang, Bandar Baru Bangi. Jadi alhamdulillah. Okey ke tak okey suara? Okey. Saya tengah tunggu ni sebab tak tahu feedback suara macam mana. Satgi cakap sorang-sorang. Saya tunggu dulu feedback daripada yang hadir ni. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Anwar atas respon. Jadi sound clear insya-Allah. Jadi untuk yang seterusnya sementara kita tunggu sahabat-sahabat yang lain yang mungkin tengah bersiap-siap untuk sekali dengan kita pada hari ini. Ada eloknya kita mendengar sedikit kupasan ataupun pengenalan daripada pengarang kitab yang kita akan baca ni, iaitu Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Cumanya saya ada mungkin kena betulkan sikit sound dia. Harap boleh bersabar sekejap. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita dalam hidup ini sidang penonton yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita dalam hidup ini selalu membaca Al-Quranul Karim, khususnya pada bulan Ramadan dan juga pada waktu-waktu tertentu kita baca Al-Quranul Karim. Persoalannya, pernah tak kita terfikir berapa hadis yang kita telah tahu dan kita telah hafaz, hadis-hadis pendek berkenaan dengan kehidupan Rasulullah SAW, arahan baginda, suruhan baginda, larangan baginda kepada kita umat Islam ini. Cuba kita tekuni dengan sebaiknya. Justru para ulama zaman dahulu sejak sekian lama telah mengumpul hadis-hadis Nabi yang begitu banyak, lalu direngkaskan menjadi 40 hadis. Dan terakhir yang paling masyhur sekali adalah Al-Imam Nawawi rahimahullah. Menariknya, kita Imam Nawawi telah disyarahkan oleh puluhan, mungkin ratusan tokoh ulama di sepanjang zaman dalam pelbagai bahasa. Makanya kami juga mengambil kesimpulan untuk sama-sama mensyarahkan kadar keilmuan yang sedikit yang kami miliki, tetapi dengan bantuan kitab-kitab syarah sebelum daripada kami. Justru tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, milikilah buku Al-Kafi Tatmim Al-Kafi ini, di mana kitab ini kami mengambil masa hampir 20 tahun untuk kami mensyarahkannya dengan kekangan masa, tugas dan seumpamanya. Tetapi kami merasakan buku ini cukup baik dan cukup sesuai untuk dibuat pengajaran di masjid-masjid di surau. Bahkan kalau boleh serukan kepada penduduk kampung, jemaah masjid dan juga para ibu bapa, anak-anak memiliki buku ini di rumah masing-masing untuk dijadikan teladan hadis nabawi dan kita dapat mengamalkan hadis suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, saya nyatakan sekali lagi, ayuh budayakan membaca dengan memiliki hadis seperti hadis 40 ini. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah tunjukkan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah sedikit video daripada pengarang kitab Al-Kafi, iaitu Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang kini menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sahabat-sahabat yang rahmati Allah SWT sekian, jadi sebelum kita mulakan perkongsian kita pada hari ini, adalah baik untuk kita sama-sama membacakan Al-Fatihah sebagai pembuka perkongsian majlis kita pada malam ni. Kemudian kita niatkan juga bacaan Fatihah kita ni untuk kesembuhan pesakit-pesakit, khususnya pesakit-pesakit yang positif COVID-19, dan juga kita minta daripada Allah Subhanahu Taala dengan bacaan Fatihah kita ni supaya wabak yang berada di dalam dunia sekarang ni dihentikan dan jauh daripada diri kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT sekali lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Anwar Abdul Asim daripada Terajenang. Begitu juga dengan Izzuddin Pisal. Lama tak berjumpa. Muaz, kawan di Syria dulu. Alun Khairi, terima kasih menyokong saya. InsyaAllah pada hari ini kita terus kepada hadis yang ke-8. Sebelum saya baca ni, kita mulakan bacaan. Sedikit lagi permintaan, sikit lagi, supaya minta jasa baik yang mendengar ni supaya like sikit live ni, kemudian komen dengan hashtag hadis 40 Imam Nawawi. Hadis 40 Imam Nawawi. Semua didekatkan. Hashtag hadis 40 nombor. Kemudian Imam Nawawi. Komen dengan hashtag hadis 40 Imam Nawawi. Dan kalau boleh, jika tidak keberatan, share kepada kawan-kawan yang lain, sama ada di dalam grup ataupun di wall masing-masing. Jadi saya teruskan bacaan hadis kita pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah. Hadis 8. Hadis 8 ni diberi tajuk kehormatan seorang muslim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Maksudnya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bermakna hadis ni adalah muttafaqun alaih. Kita tengok dulu, sebelum kita pergi ke isi, kita tengok dulu biografi ringkas perawi, iaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sebenarnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kita telah bacakan biografinya ketika kita huraikan dan bincangkan hadis yang ketiga yang lepas. Jadi pada kali ini saya cuba rewind ataupun refresh balik poin-poin yang penting daripada yang berkaitan dengan biografi Ibnu Umar ni.
Yang pertama sekali, Ibnu Umar adalah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah yang kedua Islam, sahabat yang sangat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah Ibnu Umar juga adalah adik kepada Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar ni siapa? Hafsah binti Umar ni adalah isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ummahatil mukminin, daripada ummul mukminin juga kita gelarkan hadis isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermakna Ibnu Umar ni adalah adik ipar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rapatnya keluarga mereka ni. Umar adalah bapa mertua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Umar adalah adik ipar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, Ibnu Umar adalah orang yang kedua paling banyak, sahabat yang kedua paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengikut ahli hadis, Ibnu Umar adalah orang yang kedua paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bilangannya 2630 hadis. Yang pertama yang kita dah cerita dah sebelum ni, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu 5374. Nombor 3, 1 Abu Hurairah. Nombor 2 Ibnu Umar. Nombor 3 Anas bin Malik, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat Aisyah sendiri. Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam 2210. Kemudiannya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas 1660 hadis, dan yang keenam ialah Jabir bin Abdullah 1540 hadis. Maknanya kita nak cerita kat sini bahawa Abdullah bin Umar ni orang yang kedua. Maksudnya orang yang sangat banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan Abdullah bin Umar ni ialah spesialis dia. Ibnu Umar ni spesialis dalam hadis dan fiqh. Dia ahli hadis dan ahli fiqh yang terkenal di kalangan para sahabat. Maknanya kalau sebut Abdullah bin Umar ni, kita tahu dia ni alim dalam bidang hadis, alim dalam bidang fiqh. Jadi itu seberengkas berkaitan dengan biografi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kita dah sebut sebelum ni, kita baca radhiyallahu anhuma, jika sahabat tu dua generasi, ayah dan anak. Sahabat tu ayahnya juga adalah seorang sahabat. Seperti mana Ibnu Umar ni lah, Ibnu Umar sahabat, dan ayahnya Sayyidina Umar juga adalah sahabat. Jadi kita sebut radhiyallahu anhuma. Keistimewaan hadis. Kita pergi balik ke buku. Keistimewaan hadis. Hadis ini amat penting kerana ia merangkumi beberapa asas agama Islam yang penting, iaitu penyaksian dan pembenaran yang tamat bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat seperti yang diperintahkan dan mengeluarkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Adapun ulasan ulama berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Daqi Al-Aid berkata, hadis ini amat berharga dan termasuk salah satu daripada prinsip Islam. Maksudnya Ibnu Daqi berkata, kata-kata Ibnu Daqi ini nak menunjukkan hadis ini sangat tinggi nilainya, dan kalau kita dapat memahaminya amat berguna dalam kehidupan seharian kita. Al-Hafiz Ibn Hajar pula berkata, hadis ini cukup mulia yang menjadi salah satu kaedah agama. Jadi hadis ni kita tengok macam biasa, tetapi ada satu kaedah yang menjadikan dia melibatkan banyak permasalahan dalam hidup kita, yang akhirnya akan menguntungkan sesiapa yang mengambil pengajaran kepada mereka yang mengambil pengajaran.
Kita terus kepada Hadyun Nabawi dan istifadah hadis. Hadyun Nabawi dan istifadah hadis. Untuk hadis yang ke-8 ni, dia ada 10 pengajaran. Ataupun dalam kitab ni ditulis Hadyun Nabawi, petunjuk kenabian dan istifadah hadis. Apa yang faedah yang kita boleh dapat daripada hadis ni. Terima kasih kepada kawan-kawan yang komen dengan hashtag tersebut. Terima kasih banyak-banyak. Bila banyak dia kata apa, meraihkan zaman. Dia banyak komen, banyak share, banyak like, maka mesej ni akan sampai lebih jauh dan lebih ramai. Saya bukan orang famous pun maksudnya, tapi kita berkongsi apa yang kita tahu. Moga-moga yang orang lain pun mendapat pahala daripada ilmu yang saya sampaikan ni, dan orang yang menyampai itu pun dapat pahala. Ibarat kata Nabi, adal alal khairi kafa'ili. Orang yang memberi petunjuk jalan yang baik, insya-Allah akan mendapat juga pahala seperti mana orang yang memberi tunjuk itulah, kan. Jadi yang pertama, Al-Khattabi berkata yang dimaksudkan dengan An-Nas dalam hadis ini ialah kaum penyembah berhala dan kaum musyrik Arab serta orang yang tidak beriman, bukan golongan ahli kitab dan mereka yang mengakui keesaan Allah. Mengikut pandangan Al-Khattabi, yang dimaksudkan dengan perkataan An-Nas dalam hadis ni, mula-mula dia sebut apa? Umirtu an uqatilan nas. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. An-Nas tu manusia. Jadi Al-Khattabi kata An-Nas di sini bukanlah maksud keseluruhan manusia, tetapi orang-orang musyrik saja. Orang-orang musyrik dan juga penyembah-penyembah berhala, itu yang dimaksudkan. Maksudnya yang diperangi lah orang-orang yang macam ni. Tetapi pandangan-pandangan yang lain juga ada yang mengatakan bahawa ini adalah ada pandangan yang menyatakan bahawa bukan bermaksud kaum musyrik dan penyembah berhala saja, tetapi ia melibatkan manusia keseluruhannya. Manusia keseluruhannya lah, termasuklah siapa sahaja. Dan dalam hadis ni, maksud takut orang salah faham. Takut orang salah faham dengan maksud memerangi itu. Saya ada rujuk satu kupasan daripada seorang doktor, doktor PhD lah, bukan doktor kesihatan, yang mengatakan bahawa maksud daripada ni, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Maksudnya ialah kita dikehendaki untuk menyampaikan dakwah. Kita dikehendaki untuk menyampaikan dakwah sejauh mana boleh. Sejauh mana boleh, sehabis boleh. Habis cara lah, habis cara. Hatta kalau terpaksa berperang. Pun boleh je berperang. Maksudnya kat sini, jangan bila sampai satu tahap tu kita rasa susah. Kita tinggal dakwah. Kita rasa payah sikit, kita tinggal dakwah. Itu tidak boleh. Maksudnya sampai satu tahap, biasanya orang takut pada nyawa, takut hilang nyawa, takut mati. Dan Nabi bagi perumpamaan kat sini, sampai sanggup berperang. Sebab berperang ni biasanya risiko matilah. Kalau kurang-kurang pun akan mendapat kecederaan. Kita baca sirah-sirah, cerita-cerita perang, semuanya banyak risiko yang perlu dihadapi sekiranya orang ni dalam peperangan. Jadi pendapat kat sini maksudnya, kalau kita ambil pendapat ulama yang lain selain daripada Khattabi tadi, menunjukkan bahawa kita perlu menyampaikan dakwah sehabis daya kepada semua manusia. Kepada semua manusia. Yang kedua, kata mengarang lagi, Imam Nawawi berkata, di samping mengucapkan perkara yang sebegini, ia juga perlu mengimani
semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersebut pada riwayat yang lain daripada Abu Hurairah, iaitu ungkapan sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, beriman kepadaku dan apa sahaja yang aku bawa. Dalam hadis riwayat yang lain, biasalah kalau hadis ni siapa yang belajar hadis, kadang-kadang ada matan dia ataupun ayat-ayat yang keluar daripada Nabi SAW itu berbeza yang diriwayatkan. Sahabat ni dengar macam ni, sahabat ni dengar macam ni. Jadi ulama-ulama kata mungkin mereka ni mendengar pada dua majlis yang berbeza, dua keadaan berbeza. Mungkin seorang ni dengar dalam masjid, orang ni dengar di luar, orang ni dengar masa Nabi khutbah ke dan sebagainya. Begitulah. Tapi apa yang Nabi sebut tu lebih kurang maksudnya sama, walaupun ayat dia lain-lain. Jadi dalam satu hadis lain yang diriwayatkan Abu Hurairah, selain daripada sebut tadi tu yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, kemudian mendirikan solat, membayar zakat, ada satu lagi supaya mereka ni beriman kepadaku atas apa sahaja yang aku bawa. Sudah pastilah kita sebagai orang Islam pun dan kepada orang bukan Islam pun kita berdakwah pada mereka untuk mempercayai bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia yang membawa risalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala nak tu datang melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sama ada melalui wahyu dan terusnya Al-Quran ataupun melalui kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, percakapan Nabi, perbuatan Nabi dan diamnya Nabi, itu adalah wahyu. Nabi sebut Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi Muhammad itu tidak bercakap atas hawa nafsu dia, tetapi itu adalah yang telah diwahyukan. Jadi bila percaya kepada Nabi, apa yang dibawa oleh Nabi, kita kena ambil semuanya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, apa yang Rasul dulu bawa, ya. Dalam Quran ada sebut wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja, semua sekali apa sahaja yang dibawa oleh Rasul hendaklah kamu ambil. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman, kata kamu kena ambil. Kamu kena ambil apa yang Nabi bawa, apa yang Rasul bawa, kena ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dia cegah hendaklah kamu berhenti, kamu jauhi. Itu pesan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Dan bila kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, jangan kita ambil ikut sedap saja. Hak mana sedap kita ambil. Hak mana tak sedap dengan diri kita, tak sedap dengan perut kita, kita tolak. Ini tidak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, secara keseluruhannya. Jadi apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, kemudian Nabi sebut seperti mana yang Allah perintahkan, maka kita kena ambil semua. Boleh jadi dalam setiap perkara, ada dalam perkara ni kita tak mampu nak fikir apa sebab, apa kaitan dan sebagainya. Sebagaimana yang disebut oleh para sahabat, tak ingat kata-kata kalau tak silap saya, Sayyidina Ali kata, kalaulah agama ini berdasarkan akal, sudah pastilah sapu di bawah khuf lebih logik daripada, lebih aula, lebih utama daripada sapu di atas khuf. Kalau kita siapa yang belajar fiqh lah, siapa belajar fiqh, ada satu hukum dibolehkan untuk sapu khuf. Sapu khuf. Khuf ni adalah dia ibarat macam alat untuk lindung kaki, macam stocking lah.
macam stokin tapi diperbuat daripada kulit. Orang yang biasa belajar di negara 4 musim tahulah ada biasa guna ni kan. Bila panas kita ambil wuduk, kita pun pakai khuf tu. Di takdir Allah kita terbatal wuduk kita. Jadi kita anggota lain kita basuh macam biasa, tetapi bila sampai kena basuh kaki kita tak perlu buka khuf tu. Kita hanya perlu sapu di atas khuf tu. Di bahagian atas kaki kita tu ada khuf dibalut tu kan. Kita sapu je khuf atas tu. Bila sapu je dah cukup, dah lengkap wuduk kita. Tetapi khuf ni sebahagian mazhab mensyaratkan supaya kita boleh berjalan dengan dia. Maksudnya tahan, tak nipis sangat dan sebagainya. Jadi bila berjalan, bila apa, sebenarnya belah bawah lah yang kotor. Tetapi bila sapu khuf, sapu belah atas. Tak logik ikut kepala, tetapi itulah hukum agama. Dan banyak lagi hukum-hukum yang kita rasa mungkin tak logik, tetapi dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi telah pesan kepada kita, baginda meninggalkan 2 perkara, taraktu fikum amrain lan tadillu abada in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu rasulih. Aku telah tinggalkan kepada kamu 2 perkara, kamu tidak akan sesat. Tidak akan sesat sekiranya kamu berpegang pada 2 ni, iaitu kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulnya, sunnah Nabi lah. Dan sangat tidak patut bagi kita orang Islam untuk mencari formula, untuk mencari benda selain daripada Islam, padahal dalam Islam dah ada dah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi orang-orang yang mukmin lelaki dan orang mukmin perempuan, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan sesuatu dan Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu atas satu perkara, mereka ni ada nak cari pilihan lain pula. Tidak patut. Tidak patut. Kita ada pilihan, kita ada ketetapan. Dalam Islam ada ketetapan. Contohnya menutup aurat. Menutup aurat satu kewajipan, kena tutup sekian-sekian. Lelaki. Perempuan kena tutup sekian-sekian. Kita rasa tak selesa. Kita rasa patutnya boleh ni. Kain jarang sikit pun tak apa. Bagi nampak kulit. Kita rasa nak pilih jalan lain. Tak nak pilih jalan yang ditetapkan oleh Islam. Dalam hukum jenayah contohnya, patutnya boleh melakukan hudud dan qisas. Tetapi kita rasa hudud dan qisas ni ketinggalan zaman. Tinggal zaman dah, kita kata. Boleh tak kita kata gitu? Tak boleh. Kerana kita seolah-olah mencari benda lain selain daripada Islam. Jadi jangan kita bersikap macam tu. Beriman dengan Rasul, kita beriman dengan sesungguhnya ke semua apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, dan kita jangan ambil sebahagian. Sebahagian tinggal sebahagian. Telah disebut dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu ni beriman dengan sebahagian je daripada kitab ni, sebahagian lagi kamu kufur? Tak jadi orang kata kan. Tak jadi. Begitulah. Mesti beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah disetkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajaran yang ketiga, Al-Khattabi berkata, orang yang secara zahir menyatakan keislamannya, disebut secara zahirnya mungkin disebut ataupun perbuatan dia menunjukkan dia Islam. Sedangkan hatinya menyimpan kekafiran, secara umumnya keislamannya diterima. Secara umumnya keislamannya diterima. Sebab apa? Sebab nahnu nahkum bizawahir. Kita ni orang Islam kena berhukum dengan yang zahir. Yang berada di dalam hati tu kita tak mampu untuk baca. Payah kita nak baca. Tak ada orang boleh baca apa yang ada di dalam hati sanubari seseorang tu. Jadi kita
berhukum dengan apa yang dibuat secara zahir sahaja. Nahnu nahkum bil zawahir. Jadi kalau seorang itu pada zahirnya Islam, nampak macam dia semayang, kita hukumkan dia sebagai orang Islam. Walaupun dalam hati dia tu mungkin dia ni special branch daripada negara-negara barat ke, ataupun apa sajalah orang bukan Islam yang menyamar sebagai Islam, maka itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang keempat, Imam Malik berkata, taubat yang secara lahiriah menyatakan keislaman tetapi menyimpan kekafiran di dalam hatinya tidak akan diterima. Ini juga merupakan pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ini adalah secara hakikatnya. Secara hakikatnya sekiranya orang tu masih di dalam hatinya masih lagi kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa-apa amalan yang dibuat, taubat ke apa ke, taubat macam mana kalau dia bukan Islam kan, tetapi itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang penting, kita mesti menilai seorang tu dengan nilai yang zahir. Ada satu cerita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat telah membunuh seseorang yang lain yang mengucap, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak orang kata apa, puas hatilah maksudnya, dalam bahasa mudahnya, iaitu kisah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalam satu tim tentera yang dikatakan dihantar ke Al-Huraqah. Al-Huraqah. Jadi bila sampai di Al-Huraqah tu, berlakulah apa yang berlaku, gaduh, perang dan sebagainya. Jadi ada yang dapat ditawan dan ada yang masih melawan. Ada seorang orang yang kafir musyrik di sana, dia berlawan, dia telah dapat membunuh orang-orang Islam. Kemudian dia melakukan satu provokasi, kita sebut kan, bahasa ni provokasi. Provokasi ni dia hina, dia jerit daripada jauh, dia hina Nabi, hina Islam, hina sehina-hinanya, sampai Usamah bin Zaid ni rasa panah hati, rasa macam kan, dah lah musuh. Tapi pada waktu yang sama, arahan mengatakan bahawa kalau musuh lari, jangan kejar, mana yang ada depan mata saja. Tapi oleh kerana nampak macam kasar sangat mainan kafir musyrik ni, yang mengikut ni namanya Mirdas. Jadi oleh kerana itu sangat, Usamah yang sedang menaiki kuda pada waktu tu ikut pelan-pelan, tak pergi kejar pun, tapi seolah-olah macam nak kepung. Dan akhirnya terkepung Mirdas ni, kafir musyrik tadi terkepung. Bila dia rasa terkepung, dia berlawan. Dia lawan. Usamah pun lawan sampai satu tahap Usamah nak angkat angkat pedang nak bunuh dah. Pada waktu tu Mirdas ni menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut kalimah syahadah. Tetapi oleh kerana Usamah ni rasa Mirdas ni nak main-main je. Ni oleh kerana ditakut je. Usamah rasa ditakut saja. Nak menyelamatkan diri je. Sebab masa perang tadi dia buat provokasi. Lepas perang, ada tawanan lagi, dia buat provokasi lagi. Sampai berdepan dengan Usamah, dia lawan lagi. Dia tak menyerah. Sampai nak kena bunuh, baru dia sebut asyhadu an la ilaha illallah. Jadi Usamah kata ni main-main ni. Ni main-main. Tapi kes ni dibawa kepada Nabi SAW selepas tentera dibawa pulang ke Madinah.
jumpa dengan Nabi sebut apa? Nabi sebut apa? Ya Usamah, aqataltahu, wahai Usamah, kamu bunuh dia. Ba'dama qala la ilaha illallah, lepas dia kata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Usamah kata ya Rasulullah innama kana muta'awwizan. Wahai Rasulullah, dia sebut tu untuk lepas diri saja. Untuk lepas diri saja. Ataupun dalam sebahagian riwayat lain disebut apa? Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Wahai Rasulullah, dia kata macam tu, dia sebut la ilaha illallah tu sebab takut kepada senjata yang aku sedang pegang ni saja. Kemudian Rasulullah SAW sebut banyak kali, afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lamu aqalaha. Kamu dah belah ke dadanya sampai kamu tahu dia sebut la ilaha illallah tu betul-betul ataupun nak mengelak saja. Nabi sebut gitu. Dalam riwayat lain Nabi ada juga yang mengatakan, Nabi sebut fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Macam mana kamu nak berhujah dengan kalimah la ilaha illallah tu kalau kalimah tu datang pada hari akhirat? Kata orang ni orang Islam. Bila Usamah sebut lagi alasan dia tu, Nabi ulang lagi perkataan yang Nabi sebut tadi itu, menunjukkan kepada kita bahawa dalam hal ini, walaupun dalam keadaan yang macam tu, walaupun dalam keadaan macam tadi itu, kita perlu menilai seorang itu dengan perkara yang zahir, dan kita serahkan kepada Allah SWT apa urusan dari segi batin dia, dari segi yang terselindung. Pengajaran yang kelima, Ibn Shihab Az-Zuhri telah meriwayatkan daripada Hanzalah bin Ali Al-Aqsa bahawa Abu Bakar As-Siddiq telah mengutuskan Khalid Al-Walid dan menyuruh agar memerangi manusia disebabkan 5 perkara. 5 perkara yang ni ialah merujuk kepada rukun Islam. Sesiapa yang meninggalkan salah satu daripada kelima-lima perkara tersebut, maka perangilah mereka atas sebab tersebut. Seperti mana juga diperangi apabila meninggalkan kelima-limanya, iaitu syahadah, mendirikan solat, menunaikan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan serta haji. Kalau tinggal salah satu, engkari salah satu, Abu Bakar dah hantar Khalid Al-Walid untuk memerangi mereka ni, tinggal satu. Dan memang kita tengok dalam sejarah pun bahawa di dalam sejarah pun kita tengok Abu Bakar memerangi orang yang mengingkari ataupun tidak mahu membayar zakat. Abu Bakar perangi orang yang tidak membayar zakat. Di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada golongan, bukan seorang lah, maksudnya dah jadi satu puak dah, orang yang tidak mahu bayar zakat. Mereka kata kami ni membayar zakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat pada waktu tu, jadi kami tak nak bayar dah. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar kata, sesungguhnya zakat merupakan hak harta. Demi Allah, aku akan perangi orang yang pisahkan solat dengan zakat. Kemudian Abu Bakar membaca ayat yang kelima surah At-Taubah, fa in tabu wa aqamus solat fakhallu sabilahum. Sekiranya mereka bertaubat dan mendirikan solat, maka kita boleh biarkan mereka. Jadi perangi zakat orang yang tidak mahu bayar zakat. Membayar zakat ni satu kewajipan, mengutip zakat pun satu kewajipan yang lain. Jadi mengutip zakat ni kewajipan kepada pemerintah. Dalilnya apa? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ayat dalam surah At-Taubah ayat 103. At-Taubah 103.
khuz, ambillah. Siapa nak ambil ni? Kerajaan kena ambil. Min amwalihim sadaqatan. Ambil daripada harta-harta mereka tu sebagai satu sedekah wajib. Sedekah wajib ni adalah zakat. Jadi kerajaan mesti ada satu tindakan untuk mengutip zakat daripada rakyat, kerana itu adalah kewajipan daripada kerajaan. Kewajipan kepada kerajaan. Jadi oleh kerana itu Abu Bakar memerangi orang-orang yang mengingkari untuk bayar zakat. Mengingkari bayar zakat. Pengajaran yang ke-6, persoalan. Puasa juga adalah sebahagian daripada rukun Islam, begitu juga haji. Tetapi kenapa kedua-duanya tak sebut dalam hadis ni? Persoalan. Jadi jawapannya menurut Imam Nawawi, seseorang tidak boleh diperangi kerana tidak berpuasa. Cukup sekadar dipenjara dan tidak diberi makan dan minum. Seperti mana kita tadi ya. Kalau zakat boleh diperangi. Kalau perang boleh diperangi. Maksudnya kita katakan kalau sebahagian pendapat ulama mengatakan bahawa sesiapa yang meninggalkan solat secara sengaja bahawa kafir. Ada maknanya benda-benda hukum yang berkaitan dengan solat ni agak berat. Begitu juga dengan yang meninggalkan zakat. Meninggalkan zakat kita boleh tengok sejarah-sejarah. Seperti mana yang saya sebut tadilah, berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pengajaran yang ke-7, sikit lagi, sekejap je, sampai yang ke-10 nanti. Dalam Al-Wafi menyebut Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan wahisabuhum 'ala Allah, dan perkiraan berkaitan dengan mereka itu adalah ke atas Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala rahsia dan dialah yang melakukan perhitungan terhadapnya. Sekiranya seseorang itu adalah mukmin yang benar, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan sekiranya seseorang itu pendusta dan menunjuk-nunjuk Islamnya, maka sesungguhnya dia adalah munafik yang berada di dasar neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan berada di bawah api neraka yang paling bawah sekali. Paling bawah maksudnya paling panas. Dan di dalam Al-Quran disebut juga ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata. Kalau mata lain pun Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Apatah lagi kalau apa yang tersembunyi dalam hati, Allah Subhanahu Wa Taala juga tahu. Tahu. Jadi persoalan apa yang ada di dalam hati seseorang tu, sama ada dia beriman ataupun kafir, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya dia mengaku Islam, kemudian dia beramal soleh dan betul-betul dalam hatinya Islam, maka dia akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya zahirnya Islam, melakukan ibadat seperti mana orang Islam, tetapi dalam hatinya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kafir, tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pastilah dia akan menjadi orang tergolong dalam kalangan orang munafik. Orang munafik yang akan berada di tingkat paling bawah sekali api neraka. Api ni bawah sekali lah panasnya. Ya, bara-bara api semua duduk bawah. Atas ni kurang sikit panas dia. Tapi main dengan api neraka ni semua panas. Jangan kata ada hak sejuk lah. Sejuk sikit tak ada. Panas. Semuanya panas. Sebab itulah kita kena benci. Ada perasaan yang benci yang tinggi untuk kita, supaya kita tidak dimasukkan dalam api neraka. Kita benci kepada neraka sebenci-bencinya. Jadi kalau orang munafik ini, tak tahulah macam mana kan. Memang azab yang sangat teruk. Kalau kita tengok munafik zaman Rasulullah SAW pun, Rasulullah ada cara muamalah dia. Dia tidak bunuh orang-orang yang munafik ni, walaupun Nabi tahu siapa yang munafik, siapa yang tidak.
Pengajaran yang ke-8. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, sebahagian mereka menyangka makna hadis ini bahawa orang kafir akan diperangi sehingga dia mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Mereka menjadikan demikian itu hujah di atas khitab orang kafir dengan cabang Islam. Pendapat seperti ini perlu dikaji kerana sirah Nabi SAW dalam memerangi orang kafir menunjukkan khilaf daripada pendapat mereka, menunjukkan perbezaan daripada pendapat mereka. Ya, betul, ada masa perang, ada masa tidak berperang. Jadi pendapat yang mengatakan kena perangi mereka sampai mereka mengucap dah, maksudnya kita berdakwah kepada mereka seperti mana yang saya sebut pada awal sesi perkongsian pada hari ini. Berdakwah sesungguh-sungguhnya sampai tak ada cara lagi dah kecuali dengan hingga terpaksa berperang, kita sanggup juga mengorbankan diri kita masuk ke dalam medan peperangan. Sesungguhnya agama Islam ni adalah agama keamanan, agama perdamaian. Makna Islam tu sendiri adalah sejahtera, damai, sejahtera. Maknanya sangat menunjukkan benda tu adalah suatu yang aman, damai dan sebagainya. Dalam sejarah Islam sendiri, Islam merupakan asas penyatuan, asas perdamaian. Kita tengok dalam sejarah Islam, contohnya sejarah Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj adalah dua kabilah yang sangat lama bermusuh. Sangat lama bermusuh. Kalau ibarat bola agak sekarang ni, kalau ibarat bola EPL lah, macam penyokong, macam orang Liverpool dengan orang Manchester United lah. Oh, pantang kalah sikit, pantang hak ni kalah sikit, pasukan satu lagi akan menyerang. Kan? Pantang yang Liverpool kalah sikit, yang Manchester United akan menyerang. Tak menyerang secara halus pun, menyerang secara CP-CP, troll dan sebagainya. Buat gambar, check in gua dan sebagainya, macam-macam. Aus dan Khazraj ni lebih lagi permusuhan. Permusuhan kadang-kadang melibatkan pembunuhan, pergaduhan dan sebagainya. Ya, tetapi apabila datangnya Islam, Islam menyatukan Aus dan Khazraj menjadi satu golongan, iaitu golongan Ansar, yang menolong banyak golongan orang Islam Muhajirin daripada Mekah. Tengoklah betapa kuatnya ukhuwah yang ditanamkan oleh Islam. Islam mementingkan perdamaian. Begitu juga Islam tidak membezakan kaum dan tidak membezakan kulit. Apa yang penting di kalangan manusia ni, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa. Tidak ada perbezaan antara kulit hitam dengan kulit putih. Tidak ada perbezaan Banjar dengan Jawa dan sebagainya. Tetapi yang membezakan ialah iman dan takwa. Kita tengok dulu dalam sejarah dunia, di Afrika Selatan ada satu yang dasar yang rasmi yang dinamakan sebagai apartheid. Apartheid ini membezakan, dasar yang membezakan antara orang kulit hitam dengan kulit putih. Ya, ada tempat orang putih, orang kulit putih boleh bekerja, orang kulit hitam tak boleh bekerja. Kalau pernah tengok gambar berdasarkan apartheid, pintu masuk pun berbeza. Orang kulit putih masuk ikut sini, orang kulit hitam tak boleh masuk pintu yang dimasuki oleh orang kulit putih. Dia kena ada pintu lain. Sampai begitu sekali. Begitu juga dengan kahwin. Orang kulit putih tak boleh kahwin dengan kulit hitam. Tempat khas, kerja pun ada khas, hak mengundi pun berbeza. Gitu. Masih teruknya perbezaan kulit dan bangsa dalam sejarah manusia. Tetapi Islam menyatukan. Bagaimana Islam boleh dikatakan agama ganas? Sedangkan dalam sejarah Islam ni banyak perdamaian. Yang berperang tu sikit sangat.
Selain daripada tu, Islam mementingkan perdamaian. Dengan Islam melarang kita umat Islam mencerca sembahan-sembahan orang bukan Islam. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kamu mencela apa yang disembah oleh orang bukan Islam tu yang selain daripada Allah. Sudah pasti mereka ni akan mencela Allah tanpa usul periksa, tanpa ada ilmu, ya, kerana react dengan apa yang kita buat. Jadi Islam menjaga perdamaian. Depan orang kita jangan komen, jangan cela sembahan-sembahan mereka. Yang keempat ialah dalam sirah kita tengok ni poin berkaitan dengan Islam ni agama keamanan. Dalam sirah sendiri Nabi SAW bersabar dengan ujian yang dihadapi oleh orang Islam ketika berada di Mekah. Begitu juga dengan cabaran-cabaran ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif, sampai berdarah tubuh Nabi, sampai berdarah sehingga selipan Nabi bunyi macam penuh dengan air, tapi air itu bukan air tapi darah. Walaupun dalam keadaan begitu Nabi SAW sabar nak menunjukkan bahawa Islam ni bukanlah agama keganasan. Kalau nak ikut dalam perang sendiri pun, sekiranya musuh cenderung untuk berdamai, maka kita kena utamakan perdamaian. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Sekiranya mereka cenderung untuk perdamaian, maka kita kena sambut perdamaian tersebut dan kita bertawakallah kepada Allah atas apa yang kita lakukan tu. Kita pun takut juga kadang-kadang ada orang niat ni nak muslihat saja, ajak berdamai tapi dia tak nak berdamai. Tapi begitulah dalam Islam, sekiranya ada tawaran perdamaian, kita kena utamakan perdamaian. Itu menunjukkan bahawa Islam ni agama aman, agama keamanan dan perdamaian. Jadi orang yang kata Islam ni kena kira ke perang saja adalah pendapat yang tidak betul. Allahu Akbar. Dekat pukul 10 dah kita ni. Okey. Siapa yang ada persoalan ataupun ada jawapan, ada pendapat, ada poin-poin tambahan yang boleh saya baca nanti, boleh bagi tahu dalam ruangan komen. Dalam ruangan komen supaya kita boleh berkongsi juga malam ni. Soalan tu kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak, kita lain kalilah jawabnya. Tanya boleh, jawab belum tentu. Tetapi kalau berkongsi, insya-Allah saya akan bacakan insya-Allah. Pengajaran yang ke-9, berdasarkan hadis ini juga sebahagian ulama berpendapat boleh diterima taubat orang zindik, iaitu munafik, jika ia menzahirkan kembalinya kepada Islam. Justru ia tidak akan dibunuh dengan sebab nifaknya itu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang munafik dan menjadikan mereka seperti hukum sesama orang Islam pada zahirnya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pada satu riwayat. Al-Khattabi meriwayatkannya berkenaan hal ini daripada ramai ulama. Jadi memang kita belajar sirah pun, kita belajar perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh orang-orang munafik, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu siapa yang munafik. Habis-habis Nabi sebut ciri je. Yang biasa kita dengar tu alamatul munafikin. Maksudnya tanda-tanda orang munafik ada 4, kadang-kadang ada 3 dan sebagainya. Nabi sebut. Kenapa Nabi tidak bunuh? Pernah orang kata, Nabi kata apa? Nabi kata, jangan sampai orang kata Muhammad membunuh sahabatnya. Nabi sebut benda tu. Sebab akan jadi fitnah apabila, kerana pada zahirnya seorang tu Islam, sembahyang belakang Nabi SAW, berjemaah.
Tetapi sekiranya Nabi SAW bunuh orang munafik itu, orang nampak Nabi bunuh sahabat dia, Nabi bunuh orang Islam sendiri. Jadi Nabi tidak mahu gitu. Nabi bermuamalah, communicate dengan orang munafik ini seperti mana orang biasa saja, seperti orang Islam biasa saja. Tidak ada perbezaan. Tetapi ada senarainya. Nabi SAW tahu dan ada senarai. List tu Nabi SAW cerita pada seorang sahabat. Siapa sahabat tu? Kalau tahu, bijak lah. Sahabat itu ialah Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani diberitahu oleh Rasulullah SAW senarai ni. Huzaifah ni terkenal dengan sahibus sirri Rasulillah. Orang yang memegang janji, orang yang memegang rahsia Rasulullah SAW. Rasulullah sangat mempercayai. Bukan Rasulullah tak percaya sahabat lain, tetapi sahabat-sahabat ni dia ada kelebihan masing-masing. Sahabat-sahabat supaya kita kawan lah. Macam kita berkawan, ada orang ni jenis macam ni, ada orang ni macam ni. Tujuan Nabi SAW ni mempercayai Huzaifah ni, antara tujuannya ialah nak bagi tugas-tugas khas kepada Huzaifah. Ada maklumat yang semua orang boleh tahu. Ada maklumat tidak semua boleh tahu. Orang yang tertentu saja. Kalau ramai tahu, maka tak jadi strategi lah dalam Nabi mentadbir dan berdakwah. Begitu juga apatah lagi dalam peperangan. Barang strategi, barang risikan. Sudah pastilah Nabi SAW menggunakan benda-benda yang orang kata yang paling dipercayainya, iaitu Huzaifah Al-Yaman. Tugasan kenapa Nabi Rasulullah SAW bagi list ni kepada Huzaifah Al-Yamani adalah kerana untuk Huzaifah ni perhati tindak tanduk orang munafik ni. Sayyidina Umar pun tak tahu senarai orang munafik itu. Tidak diberitahu oleh Nabi SAW. Dan senarai orang munafik itu sampailah sekarang listnya tidak keluar. Listnya tidak keluar. Betapa kuatnya orang kata apa, amanah yang dipegang oleh Huzaifah Al-Yamani. Walaupun begitu, ramai juga sahabat yang bimbang macam Sayyidina Umar. Boleh pula ditanya Sayyidina Umar ditanya Huzaifah, nama aku masuk senarai tak? Sahabat yang soleh tara tu pun takut nama tu masuk dalam senarai orang munafik. Cuma oleh kerana ada larangan untuk kita tidak solat jenazah orang munafik. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kamu wala taqum ala qabri. Jangan kamu solat ke atas mereka ni walaupun seorang. Larangan kepada tu. Nabi baca ayat tu, dan jadi Nabi dengan Huzaifah lah tahu. Jadi sahabat-sahabat ni macam Sayyidina Umar, bila berlaku kewafatan, dia akan tengok Huzaifah pergi tak semayang jenazah. Kalau tak pergi, dia tak pergi. Sebab apa? Takut orang tu adalah orang munafik. Pengajaran yang terakhir iaitu pengajaran yang ke-10. Penilaian terhadap manusia di dunia ini berdasarkan zahir luarannya, tidak melibatkan persoalan niat-niat mereka. Itulah niat ni adalah Allah SWT saja yang menilai. Justeru Rasulullah SAW mengaitkan keselamatan darah dan harta mereka berdasarkan ucapan syahadah, mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Semua ini adalah amalan zahir dan tidak melibatkan penilaian terhadap niat. Jadi apabila mereka ni dah mengucap, mereka dah semayang, mereka dah bayar zakat, cukup untuk kita mengatakan bahawa mereka itu adalah Islam. Soal benda lain tu kita kena simpan. Benda yang berada di dalam hati kita tidak tahu. Jadi apabila mereka ni Islam, maka harta mereka adalah
nyawa mereka adalah terpelihara. Asamu minni, dalam hadis ni sebut asamu minni dima'ahum, terpelihara daripadaku darah-darah mereka, maksudnya diri mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam pula. Contohnya, bila mereka ni Islam, mereka tidak boleh dibunuh, tidak boleh dicederakan, semua tu Islam ambil berat, ambil perhatian buat tu. Sekiranya ada kecederaan yang memudaratkan, boleh dibuat kisos. Sekiranya mati, terbunuh, akan dilakukan kisos dan sebagainya. Hukum-hukum ada di dalam Islam. Tetapi sekiranya ada kesalahan, contohnya ada orang Islam yang membunuh orang lain, membunuh orang Islam lain, dan sudah pastilah akan dibalas dengan bunuh. Itulah pengecualian. Itu kerana apa? Kerana hak Islam. Begitu juga dengan harta. Apabila seorang itu adalah Islam, maka hartanya juga terpelihara. Orang lain tak boleh nak ambil. Gaji kita orang lain tak boleh nak ambil. Gaji kita tak boleh nak ambil. Tanah kita, rumah kita, orang lain tak boleh ambil. Itu dipelihara oleh Islam. Kecuali ada. Kecuali illa. Dalam hadis ni disebut illa bihaqqil Islam. Kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Islam. Daripada harta kita, contohnya ada portion yang tertentu, kita kena bayar zakat. Ni awal tahun 2021. Tahun 2021 kan. Patutnya kita bayar zakat. Bayar zakat. Contohnya zakat pendapatan mengikut pandangan sebahagian mazhab. Bayar zakat pendapatan tahun 2020. Bayar tak lagi. Kan? Siapa yang tak erti nak kira, pergi je majlis agama ataupun pusat zakat, lembaga zakat untuk buat kiraan kepada pendapatan kita dan berapa kita kena kira. Nak mudah lagi untuk tahun 2021 ni kita buat kira-kira siap-siap. Kira-kira siap-siap. Maknanya sekiranya kita perlu potong terus gaji kita dan sebagainya. Ada sebahagian kita yang susah tak apalah, bahagian susah. Ada yang bahagian senang, ada yang golongan sederhana dan juga golongan kita sebut T20 ni, kena ambil perhatian. Zakat kena bayar kan. Kenapa? Dalam harta yang dipinjamkan kepada kita itu ada rezeki orang lain sepatutnya. Ada harta orang lain, iaitu harta melalui zakat. Jadi kita kena pakat-pakat bayar zakat. Dan akhirnya aplikasi hadis di dalam kehidupan. Hadis ini menunjukkan kewajipan memelihara nyawa yang termasuk dalam hifz daruriyat al-khamsah. Hak kehormatan manusia wajib dimuliakan kerana karamah insaniyah. Karamah insaniyah, kemuliaan insan. Hifz daruriyat al-khamsah ni maksudnya daruriyat al-khamsah untuk menjaga 5 perkara. Yang utama hifzuddin, untuk menjaga agama. Yang kedua hifzun nas, menjaga nyawa. Hifzul mal, menjaga harta. Hifzul aql, menjaga akal fikiran. Dan juga hifzun nasab, menjaga nasab. 5 perkara ni dikatakan maqasid syariah. Maqasid syariah, tujuan pensyariatan. Syariat semua ni apa tujuannya? Antaranya ialah 5 perkara ni. Hukuman mati dibenarkan bagi setiap Muslim jika dia melakukan perbuatan yang menuntut dijatuhkan hukuman seperti itu. Contohnya seperti membunuh orang lain dengan sengaja dan meninggalkan agamanya. Ini kita dah sebut tadi. Dalam kehidupan ini, wajib bagi kita memelihara hubungan dengan makhluk, termasuklah manusia dan haiwan. Inilah ihsan yang perlu diamalkan oleh kita semua. Hadis ini juga menjadi dalil yang kukuh bahawa amal perbuatan merupakan sebahagian daripada soal keimanan. Keimanan dalam hati akan diterjemahkan melalui tindakan dan perbuatan. Semoga kita mendapat keberkatan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Jadi selesai, alhamdulillah selesai untuk hadis yang ke-8. Kita baca sikit komen-komen di Facebook sekiranya ada. Terima kasih kepada semua yang memberi komen. Tadi Kamal Hassan, terima kasih.
kawan sekolah menengah ni, Abu Fawaz, kawan Syiriah, Ustaz Aswad, Ustaz Rosdi Dali, guru tasmik saya di Darul Quran dulu. Ustaz Azizul, kawan, mana guru di Paka ni, masya-Allah. Dan juga Encik Umar, masya-Allah. Orang banyak membantu saya sepanjang saya belajar di Syria dulu, masya-Allah. Terima kasih Encik Umar atas sokongan yang diberikan. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah untuk hari esok, Jumaat dan Sabtu akan ada pada masa yang sama juga pukul 9 kita buat. Kita cuba habiskan pukul 10 seringkas mungkin, tetapi kadang-kadang ada juga masa kita terbabas, biasalah tu. Harap-harap akan diperkenankan. Sekiranya ada apa-apa, boleh type di ruangan komen. Saya akan baca bagi dalam masa lebih kurang 30 saat. Makluman juga sekiranya ada yang nak mengikuti rakaman sharing session ni, boleh ikuti di laman YouTube saya, Hafizullah Channel. Type je di Facebook tu, Hafizullah Channel, akan keluar seperti mana di sini. Macam ni. Ni. Dia punya lambang. Sini Hafizullah Channel. Macam tu. Boleh tengok sebelum ni saya dah upload dah sampai hadis yang ke-7. Dan insyaAllah malam ni ataupun esok saya akan terus uploadkan untuk hadis yang ke-7. InsyaAllah. Okey. Rasanya tak banyak dah yang ada sekarang ni. Kita pun dah ada dalam pukul 10. Jadi akhir kalam, kita doakan sama-sama kepada sahabat-sahabat kita dan juga kepada diri kita sendiri untuk diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadapi pandemik COVID-19 ni. Dan kita usahakan supaya diri kita sentiasa positif. Ramai orang terjejas dengan PKP 2.0 ni. Tetapi kita dari segi satu sudut, itulah tindakan yang terbaik pada waktu ni untuk mengekang penularan. Walau bagaimanapun dengan terjadinya PKP 2.0 ni, ramai yang terjejas. Kita doakan kepada semua yang terjejas ni, semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Selepas ni ada orang yang berniaga terpaksa tutup perniagaannya, orang yang ada pendapatan, hilang pendapatannya dan sebagainya. Dan kita doakan mereka ni dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua yang menyokong mengikuti sharing session siri yang ke-8 pada malam ini, siri yang ke-9 pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.